This call is now being recorded. Okey, selamat pagi Satu Omega. Boleh dengar suara saya? Selamat pagi Weng Hoi. Boleh dengar suara? Yan Lee boleh, terima kasih. Okey, siapa lagi? Hong Shek Chok. Okey. Jashan. Okey, bagus, terima kasih. Okey, saya akan share screen ya. Okey, boleh nampak skrin yang saya kongsi, share? Boleh Yan Lee, bagus. Wen Hui, Cok Entong. Okey, bagus, terima kasih. Boleh nampak. Dan sama seperti juga ya. Okey, terima kasih semua. Ini sama seperti dalam buku teks muka surat 169. 169 ya. Minta maaf, 167 ya. Ini muka surat 167 dan ini ya, kita berhenti setakat ini semalam ya, jadual berkala. Okey, ini maksud dia, ini nama dia yang kita panggil sebagai jadual berkala. Ya, ini adalah jadual berkala. Ada lagi nak masuk, silakan. Ya. Okey, masuk. Okey, boleh. Okey. Dan contoh semalam ya, saya sudah beritahu juga contoh ya. Jadual berkala ini dia menyusun semua unsur yang ada di dunia ini, di bumi ya. Contohnya besi, oksigen, nitrogen, karbon ya, tembaga, emas, semua unsur yang ada di dunia dia dikumpulkan di dalam satu jadual yang kita panggil jadual berkala. Okey, ini jadual berkala. Jadi semua sekali kalau kamu tengok ya pada presentation, kalau kamu tengok dalam buku teks, lebih kurang ada berapa? Lebih kurang ada 118 unsur di dunia yang telah ditemui. Ya. Mereka sudah jumpa 118 bahan ataupun unsur di dunia ini. Ya, mungkin ada lagi yang belum jumpa, tetapi itu kemudianlah ya. Tapi buat masa ini mereka kata sudah jumpa 118 unsur di dunia. Okey, yang paling biasa kita dengar ialah semalam, masih ingat lagi? Saya zoom lagi Yang biasa kita dengar apa? Nampak ini? Apa ini? Ini adalah oksigen. Biasa dengar kan? Betul kelas? Kita biasa dengar oksigen. Okey. Lepas itu karbon, biasa dengar karbon? Karbon juga ialah unsur. Okey. Kalau karbon dioksida, karbon dioksida. Adakah karbon dioksida itu unsur? Mari kita tengok dulu ya. Boleh besar ke ni dia punya huruf? Tak boleh besar ke? Sekejap ya kelas. Menu, setting. Line text. Shift Control L. Tak boleh kot. Shift Control T. Okey, contohnya kalau karbon dioksida. Karbon dioksida ni. Ya, nama dia karbon dioksida ni. Tak boleh gerakkan ke? Contoh karbon dioksida ini, adakah dia sejenis unsur kelas? Tak boleh besar ke ni? Control Shift T. Control Shift T. Kelas. Boleh nampak ini? Ini karbon dioksida.
Kamu rasa karbon dioksida ini, adakah dia sejenis unsur? Siapa boleh jawab? Dia unsur ke ataupun apa satu lagi? Sebatian. Masih ingat lagi tak? Unsur ke sebatian? Karbon dioksida. Ya? Ingat lagi? Karbon dioksida. Chiang Yan Li. Tengok sini betul-betul ya. Tengok di depan ni. Saya rasa boleh nampak ni. Karbon dengan dioksida. Yang ini, adakah dia unsur ataupun dia sebatian? Dua ini. Karbon dioksida ini unsur ataupun sebatian. Unsur ke sebatian? Ini, semua sekali karbon dioksida ini. Kamu kena ingat ya, semalam saya sudah terangkan. Ya. Karbon dioksida ini ialah sebatian ya. Dia bukanlah unsur. Kenapa saya panggil dia sebagai sebatian? Sebab di dalam karbon dioksida ada lebih daripada satu unsur. Lebih daripada satu unsur. Apakah unsur di dalam karbon dioksida? Unsur di dalam karbon dioksida ialah, yang pertama ialah karbon, yang kedua ialah oksigen. Ya, dia gabungkan karbon dengan oksigen. Kalau dia gabungkan, dia akan jadi sebatian. Ya, dia akan jadi sebatian. Dia bukanlah unsur. Ya, dia adalah sebatian. Okey. Unsur cuma ada satu saja, macam karbon ya. Karbon ini adalah unsur. Karbon adalah unsur. Oksigen adalah unsur. Ada berapa lagi banyak unsur? Lebih kurang ada 118 unsur yang kita tahu. Okey, boleh faham ini? Boleh ya? Okey. Contoh-contoh yang lain macam apa? Contoh-contoh yang lain macam aluminium. Ini aluminium. Aluminium. Ini adalah unsur. Apa lagi yang biasa kita dengar lagi? Aluminium. Cuba kita tengok yang lain lagi ya. Aluminium, kemudian yang biasa kita dengar sajalah ya. Titanium. Ni kalsium, magnesium ya. Ataupun apa lagi? Lithium. Aurum. Aurum, AU ni ya. Ini adalah emas ya. Ini adalah emas. Dalam sains, dalam kimia dia panggil aurum, AU. Okey. Macam ni cuprum. Cuprum ni adalah tembaga. Ya. Kemudian apa lagi? Ferrum. Ferrum, Fe. Ini adalah besi ya. Ini yang kita panggil sebagai besi. Titanium. Pernah dengar titanium? Mana UM ini ya. Ini semua adalah orang panggil sebagai sejenis unsur. Ya. Argentum. Argentum ni adalah perak, silver. Okey. Contoh. Ya. Ini adalah contoh-contoh unsur. Bukan kena hafal. Tak payah hafal. Nanti kamu pening kepala. Kita tengok saja dia punya. Kena tahu apa tujuan jadual berkala. Jadual berkala ni untuk menyusun unsur-unsur yang ada di muka bumi ini. Okey. Kemudian kita tengok. Tengok dia punya warna dia. Warna yang pertama ialah warna yang kuning ini. Okey, warna kuning. Warna kuning ini ya. Bermula daripada nombor 1, 2, yang ini semua. Ini semua. Ini. Ya, kita tengok yang atas ni dululah ya. Dan ini kita panggil logam. Tak nampak pula. Ini kita panggil sebagai
logam. Okey, ini kita panggil sebagai logam. Boleh? Kemudian yang biru, yang biru ini, yang ini kita panggil dia sebagai apa kelas? Kita panggil dia sebagai bukan logam. Okey. Separuh logam ini yang mana? Separuh logam ini biasanya yang warna macam warna orange ini. Ini adalah separuh logam. Okey. Jadi selepas ini kita akan belajar mana satu logam dan bukan logam. Separuh logam ini kita tak perlu dululah sebab ini baru tingkatan 1. Tingkatan 1 kita akan belajar separuh logam kemudian. Tapi yang penting sekarang tajuk yang selepas ini kita akan belajar apa itu logam dan apa itu bukan logam. Okey. Boleh faham kelas ya? Okey. Bagi saya satu contoh logam. Tengok dalam buku. Tengok dalam ataupun tengok dalam yang saya tunjuk ini. Bagi saya satu contoh logam. Baca. Boleh nampak tak? Ataupun buka buku teks pun bolehlah. Muka surat 167. Contoh logam adalah macam besi, ferrum, emas, perak, magnesium, natrium. Itu contoh logam. Okey. Kalau contoh bukan logam, contohnya apa? Contohnya macam karbon, oksigen, fluorine, neon, helium. Ini semua contoh bukan logam ya. Kalau yang logam, zinc, cuprum, ya, ferrum, calcium, magnesium. Kalau ada UM itu kan, mium itu, titanium, ada hujung dia kan, hujung dia ada biasanya ia adalah logam. Okey, boleh faham ini ya? Okey, kita tengok contoh yang lain. Ini contoh. Kita tengok gambar ini. Okey. Tengok gambar ni dulu sekejap Okey, nampak tak ini? Gambar ini. Kita tengok yang pertama. Saya tengok yang pertama. Nombor 1. Yang ini. Nombor 1. Kelas, cuba beritahu. Ini logam ke bukan logam? Yang lain-lain. Logam atau bukan logam? Nombor 1. Nombor 2. Logam ke bukan logam? Nombor 3. Logam atau bukan? Nombor 4. 5, 6, 7, 8 dan 9. Semua ini logam ke atau bukan logam? Tolong jawab. Mana? Bukan logam? Are you sure bukan logam? Kit Ho. Liu Kit Ho. Yes, dia adalah logam ya. Yang Li dia adalah logam ya. Sebab apa? Sebab dia diperbuat daripada macam ini. Ini diperbuat daripada perak ya. Perak. Okey, besarnya tulisan. Yang ini ya, paku, betul. Paku ini buat daripada apa? Paku ini buat daripada besi. Ya. Dan ini cincin ini buat daripada emas. Ini semua adalah logam. Ya, ini semua adalah logam. Ya, jarum dibuat daripada besi, pembaris besi ini buat daripada besi, dan ini adalah logam. Kamu kena bezakan ya, mana satu logam, mana satu yang bukan logam. Ya. Okay, contoh yang lain, saya tunjuk lagi gambar yang lain. Okey.
Material. Apa contoh lagi ya? Kalau ini gold, emas, emas. Yang ini logam ke bukan logam ini? Ini adalah gambar emas ya. Oh, gambar emas. Ini logam ke bukan logam? Gold bullion. Ini. Ini emas, emas ya. Emas ni logam ke bukan logam? Yes, Yuyen. Ini adalah logam. Okey, bagaimana pula dengan ini? Yang ini. Okey, yang ini. Kamu rasa logam ke bukan logam? Ini adalah pipe besi. Logam ke bukan? Ini pun panggil logam ya. Ini pun adalah logam. Ya, betul. Yang kuat. Betul lah. Ini pun adalah logam. Okey. Ini saya nak tunjuk yang ini pula. Ini pipe ya. Ini adalah sejenis pipe. Okey. Tak nampak sangat ya. Sekejap ya. Saya tengok gambar yang lain dulu. Macam mana. Okey. Boleh tak besarkan gambar ini? Tak boleh besar. Okey. Siapa ada nak ni ke? Okey. Yang ini. Ini adalah pipe. Ya. Pipe ini ya. Pipe air ni. Kamu rasa dia logam ke bukan logam? Tengok betul-betul. Cuba teka saja tak apa. Ya, Yuyen. Yes, betul. Ya, ini adalah bukan logam. Ya. Dia ada dua jenis pipe kan. Macam di rumah kamu dia ada dua jenis pipe. Ada satu daripada besi, ada satu daripada plastik ya. Tapi ini plastik ini dikira sebagai bukan logam. Contoh yang lain inilah ya. Yang ini. Yang ini logam ke bukan logam ini? Ini satu, lagi satu, yang ini. Mana yang bagus ini kamu rasa kan? Incognito image. Okey. Kamu tengok yang ini sekejap. Nampak tak yang ini? Dia ada dua jenis pipe di sini kan? Dia ada lebih kurang dua jenis pipe. Satu yang tak nampak pula. Tak apa, saya kecilkan lagi. Yang ini. Mana satu lagi? Oh, ini dia. Ini ada dua jenis pipe ini kan. Yang sebelah ini. Yang sebelah sini. Yang nombor yang A. Satu A ya, dan satu lagi B. Nampak tak dia punya perbezaan dia? Mana yang logam, mana yang bukan logam, A atau B? Logam, Yuyen, A dia bukan logam. Okey Yuyen, kalau dia bukan logam, dia kamu rasa dia buat daripada apa? Dia diperbuat daripada apa ini A?
Betul ya, Yulian betul. Kamu kata A ni adalah plastik. Ya, A ini ialah bukan logam. Ya, betul. Saya sudah cakap jawapan. Okey, A ini bukan logam. Ya, betul. Sebab apa? Dia buat daripada plastik. B, logam atau bukan logam? B adalah logam. Sebab dia buat daripada apa? Kamu rasa dia buat daripada apa? Dia perbuat daripada apa? Dia diperbuat daripada mungkin dia diperbuat daripada besi, diperbuat daripada Kid Ho, betul. Dia buat daripada besi, Dia buat daripada besi, daripada tembaga, daripada logam. Okey, kamu rasa antara A dengan B ini mana yang lagi kuat? Lagi tahan, lagi kuat, A atau B? Logam ke bukan logam biasanya? B Kid Ho, dia kata B lebih lagi tahan sebab dia berbuat daripada besi. Ya, betul. Tetapi kamu rasa apa dia punya B? Kalau biasanya orang pakai B lah sebab dia lagi tahan, sebab dia lagi kuat. Tapi masalah B, apa dia punya masalah dia? Kalau buat daripada B. Kalau buat daripada B, dia akan cepat apa? Saya tunjuk gambar. Saya tunjuk satu gambar lagi, Saya cuba tunjuk gambar lagi. Kalau buat daripada B, okey. Rust water pipe. Ini masalah dia. Kalau buat kalau kepala pipe itu daripada besi, nanti dia akan jadi apa? Kamu tengok di sini. Nanti dia akan jadi, lama-lama dia akan jadi apa ni? Nampak? Lama-lama dia akan jadi, ada gambar lain tak? Inilah. Nampak apa jadi? Lama-lama dia akan jadi apa? Apa perkataan itu kamu rasa? Nampak di sini. Wow, kalau kamu tengok di sini, kalau kamu tengok di sini, kalau kamu tengok di bahagian ini, nampak apa jadi ini? Ini kita panggil dia apa? Kelas? Mula lagi huruf K. Dia akan jadi? Yes, betul. Semakin menjadi karat, betul. Itu problem lah. Ini dia punya masalah untuk kalau pipe daripada besi, dia akan jadi karat. Betul, pandai. Kalau plastik, dia tidak karat. Kalau plastik, dia punya kelebihan, dia tidak berkarat. Kalau plastik ini dia tidak karat, tapi dia tak tahan lah. Mungkin kalau terlalu kuat, kalau kena langgar, nanti dia akan apa? Dia akan boleh patah. Tetapi kalau yang daripada besi, dia tak boleh patah. Dia mungkin akan bengkok-bengkok sedikit saja lagi. Itu beza antara logam dengan bukan logam. Okey. Saya sambung terus. Sedikit lagi, last. Okey. Tengok muka surat 169. Ini last. Perbezaan antara bukan logam dengan logam. Kita sudah beritahu tadi kan, kita sudah bincang tadi apa itu logam, apa itu bukan logam, dan ada perbezaan dia. Cuba tengok di sebelah kiri ni, di sebelah kiri adalah logam. Tak apalah, saya padam dulu sekejap. Di sebelah kiri ini adalah logam. Ini adalah logam. Mana dia tadi? Ini dia. Ini adalah logam. Dan di sini adalah bukan logam. Yang ini bukan logam. Okey.
Ada berapa ciri-ciri dia yang kamu kena ingat? Lagi nombor 1, 2, sampai nombor berapa sini? Sampai nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ciri-ciri ataupun perbezaan antara logam dengan bukan logam. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah kekilauan. Apa maksud kekilauan? Tengok antara dua ini. Tengok yang gambar tadi. Mana yang berkilat? A atau B? Bukan logam ke logam? Mana yang dia berkilat? Maksud dia bila dia kena lampu, dia berkilat. Mana? A ke B tadi? Ini A, ini B. Mana yang berkilat tadi? Logam ke bukan logam? Dia punya yang nombor 1 tadi Nombor 1 tadi apa nama dia? Kekilauan. Mana yang berkilat? A atau B? Faham tak apa maksud saya? Apa maksud dia berkilat? Dia macam emas. Saya tunjuk gambar lain lah, senang. Gambar ini mungkin kamu tak berapa nak faham. Okay, saya tunjuk gambar lain. Macam ini. Ini contoh berkilat lah. Ini emas kan? Nampak? Dia macam cermin. Ini maknanya berkilat. Okay. Kalau plastik boleh tak macam cermin macam ini? Kalau plastik. Kalau plastik dia tak boleh berkilat macam ini sebab plastik ni bukan logam. Kalau logam, kamu gosok dia akan berkilat sampai boleh jadi macam cermin. Itu maksud dia, apa yang kita panggil sebagai kekilauan. Logam berkilau, logam dia berkilau, bukan logam dia pudar. Okay. Nombor 2, kemuluran. Logam dia mulur dan bukan logam dia rapuh. Apa maksud mulur? Contohnya, mulur ni dalam bahasa Melayu apa dia? Kejap ductility. Brittle versus Okey. Mulur ini maksud dia, okey. Mulur ini apabila kita pakai hammer, kita ketuk logam ini dengan hammer, dia akan pecah ataupun dia akan bengkok saja. Macam ini. Mana gambar emas tadi? Yang ini. Kalau saya ada satu hammer, okey, saya ada satu hammer. Mana hammer ini? Saya pakai satu hammer yang besar. Warna hammer ni merah. Kalau saya katuk, ini ada hammer. Ini ada hammer Kalau saya katuk sini, dia pecah ke dia tidak pecah? Kalau logam dia tidak pecah dia cuma akan bengkok saja sedikit. Okey. Kalau plastik kalau plastik kamu katuk dia kamu cuba pakai hammer dan pukul dia akan pecah. Itu maksud dia kemuluran. Itu maksud kemuluran. Maknanya logam ini dia boleh dibentuk, tetapi kalau bukan logam dia tidak boleh dibentuk. Okey. Macam plastik tadilah kan. Plastik tadi dia tidak boleh, kalau kena langgar ke apa dia akan pecah tapi kalau besi dia akan bengkok sahaja. Okey. Kena ingat ini satu kemuluran, logam dia mulur dan bukan logam dia rapuh. Okey. Kemudian keboleh-tempaan, logam boleh ditempa, bukan logam tidak boleh ditempa, dan kekuatan regangan, logam kuat dan bukan logam dia lemah dan mudah patah. Okey. Kemudian yang kelima, kekonduksian elektrik, logam dia boleh mengalirkan elektrik.
dan bukan logam, dia tidak boleh mengalirkan elektrik kecuali karbon. Ya, kekondaksian haba logam baik, bukan logam lemah. Ketumpatan logam tinggi dan bukan logam rendah. Kemudian yang terakhir, takat lebur dan takat didih untuk logam tinggi dan bukan logam, dia adalah rendah. Okey. Okey, kita tengok yang kita tengok nombor 5 dengan nombor 6 ni dulu. Kita tengok nombor 5 dengan nombor 6 ni dulu. Kita tengok yang nombor 6, kekondaksian elektrik. Minta maaf, nombor 5, kekonduksian elektrik, nombor 5 ya. Okey, kamu tengok gambar ni. Tengok gambar ini. Ni gambar apa? Ni gambar apa kelas? Ini adalah gambar wire elektrik. Wire elektrik. Okey. Kenal pasti mana yang logam, mana yang bukan logam. Yang warna merah ini. Tengok betul-betul yang warna merah ini. Yang warna merah ini. Yang warna merah ini. Ini kamu rasa logam ke dia bukan logam? Yuyen, yes, dia adalah logam. Maksud dia, kalau ada elektrik, ya, elektrik boleh lalu pada logam. Itu maksud dia kekonduksian elektrik. Okey? Warna biru ni pula kamu rasa logam ke bukan logam ini? Ini di luar. Ataupun yang warna kuning ini. Ataupun yang warna biru ini. Yang warna merah ini. Yang di luar. Ini logam ke bukan logam? Ya, betul. Chan Li dengan kawan kamu, ini adalah bukan logam. Ya, yang ini, yang tadi ini, yang dalam ni adalah logam. Ya. Kalaulah sebab logam ini dia boleh mengalirkan elektrik. Tetapi bukan logam, biasanya dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Kalau tiba-tibalah tiba-tiba ada elektrik sini yang sini ada elektrik. Kamu pegang. Kamu pegang. Kalau kamu pegang yang bahagian logam ini, kalau ada elektrik, kamu kena apa? Boleh kena elektrik ke tidak? Tiba-tiba kamu pegang sini, memang nanti kamu akan kena apa? Kena shock, kena elektrik. Sebab ini adalah bahagian logam. Kalau kamu pegang yang bahagian sini pula bagaimana? Kalau kamu pegang pada bahagian yang ini bukan logam ke logam? Ini bahagian yang bukan, ini bahagian bukan logam kan? Ini plastik. Boleh kena elektrik ke tidak boleh kena elektrik? Kalau bahagian yang ini, yang bukan logam ini. Bukan logam. Bukan logam, dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Ya, kekondaksian elektrik dia kurang. Tapi kalau kamu pegang yang logam, nanti kamu akan kena elektrik. Okey? Ini adalah ciri yang nombor 5, kekondaksian elektrik. Okey? Harap faham. Last, saya tunjuk satu lagi gambar last. Mana tadi? F11. Okey. Gambar yang last ya. Cooking. Ini gambar yang last sekali. Mana gambar yang sesuai? Yang okey, inilah. Open in new tab. Okey, tengok yang ini pula kelas. Ini ciri nombor berapa tadi? Ini adalah ciri nombor 6. Kekondaksian haba. Okey, kekondaksian haba. Okey.
Mana kamu rasa yang dia buat daripada logam? Yang ini ke? Ini ialah A. Ataupun yang ini. Ini adalah B. Mana yang kamu rasa dia buat daripada logam? Wen Hui, Yan Li, yes. A ni ialah apa? A ini biasanya dibuat daripada A ni biasa dibuat daripada logam. Kenapa dia buat daripada logam? Sebab dia apa? Tengok balik dalam buku. Dia adalah konduksian haba yang baik. Ya, dia konduksi haba yang baik. Maknanya dia cepat panas. Maknanya dia cepat panas. Yang A ni dia cepat panas. Ya. Tetapi B ini biasanya dibuat daripada bukan logam. Kenapa dia buat untuk bukan logam? Sebab kenapa? Sebab mungkin kita akan pegang kan, mungkin nanti ada orang, biasanya orang yang gunakan periuk ini, dia akan pegang pada bahagian ini. Betul? Dia akan pegang pada bahagian ini. Okey. Sebab bahagian ini panas ke dia kurang panas? Bahagian B ini. Bahagian B ini dia panas ke dia kurang panas? Bukan dia tidak panas kan? Maknanya, ya betul Yujen. Makna dia kurang panas sedikit. Ya. Itu sebab biasanya bahagian B ini dia buat daripada bukan logam. Apa contoh bukan logam? Apa contoh bukan logam? Kamu beritahu saya. Apa contoh? Tadi satu plastik kan? Lagi apa kamu rasa lagi? Plastik. Lagi apa rasa bukan logam? Apa contoh bukan logam yang lain? Plastik. Cepat. Semua habis ni. Kalau logam tadi apa? Yang logam tadi besi. Betul. Yang logam tadi besi. Apa lagi? Emas, aluminium, ya, tembaga. Ini semua daripada logam. Kalau daripada plastik, cepat. Saya bagi satu, plastik. Lagi apa nombor 2? 3 saja. Yes, betul. Pandai pun. Betul lah. Kik Ho, kayu. Pandai. Bagus. Kayu ini ialah bukan logam. Betul. Last satu kali. Satu saja lagi. Bukan logam. Apa lagi? Dibuat daripada cepat mula huruf K. Mula huruf K. Apa lagi contoh? Daripada apa? Tak apalah, lambatlah kamu ni. Daripada kaca lah ya. Daripada kaca pun dia adalah kita panggil dia bukan logam dan guna sebagai penebat. Ya. Tapi biasanya kalau untuk bahagian ini ya, kalau untuk bahagian ini biasanya mereka pakai plastik yang tahan panas ya dengan kayu. Ya. Plastik dengan kayu ya. Okey. Kita tengok yang lain pula. Sama jugalah macam ini. Macam ini pun sama jugalah. Yang ini kan. Mungkin ada yang buat daripada besi. Mungkin ada yang juga buat daripada nampak? Yang ini apa? Yang ini biasanya yang warna merah ini biasanya logam. Yang ni logam. Biasanya warna merah ni adalah yang logam. Yang bukan logam, warna biru ini. Yang lain warna biru ini biasanya bukan logam. Biasanya apa tadi? Biasanya dibuat daripada plastik ya. Yang ini bukan logam. Yang ini tadi adalah logam. Dia bagi dia kurang panas. Itu dia maksud dia. Itu yang kita maksudkan dia sebagai apa tadi? Kekonduksian haba yang ini. Kekonduksian haba. Logam baik. Yang logam baik. Yang bukan logam dia lemah. Okey? Itu saja.
Okey, seterusnya muka surat 170 dengan 171. Saya sudah terangkan yang ini, kamu boleh baca lagi. Kalau kamu nak lebih faham, baca lagi muka surat 170 dan 171. Ada soalan? Mana tadi? Okey, ada soalankah para pelajar-pelajar sekalian? Yang ni tidak ada soalan, Wen Hui pun tidak ada soalan. Jadi okey, maksud dia kita berhenti setakat ini saja. Yang checkpoint itu siapa yang belum buat, tolong buat ya. Hari ini last day untuk buat checkpoint ya. Dan kita akan semak, saya akan check nantilah bagaimana. Okey. So jadi kalau tidak ada soalan, saya berhenti setakat ini saja lagi. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari Selasa. Okey. Kalau ada latihan dan kerja, saya akan bagikan dalam Telegram. Boleh? Mana saya punya jari tak ada keluar? Ada keluar sedikit. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kamu boleh keluar daripada kelas. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Yuyan, terima kasih. Weng Hui, terima kasih. Yang Li, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Jason, terima kasih.